Maka sekali lagi ulama kita membezakan di antara dua wahyu. Wahyu Al-Quran dan juga wahyu sunnah. Satunya disebut sebagai wahyun yutla, satunya disebut sebagai wahyun ghairu matlu. Wahyun matlu dan wahyun ghairu matlu. Wahyu yang dibaca dengan makna boleh ditilawahkan di dalam sembahyang, dan satu lagi wahyu yang tidak boleh dibaca di dalam sembahyang. Tetapi yang pastinya kedua-duanya adalah wahyu. Maka ini kehebatan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, ditapis dengan dua kali wahyu. Matanya wahyu, syarahnya juga wahyu. Prinsipnya adalah wahyu, keterangan dan penjelasannya juga adalah wahyu. Oleh itu sunnah Nabi SAW merupakan salah satu asas agama selepas kitab Al-Quran yang merupakan sumber utama bagi syariat Islam. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan orang yang memegang urusan kamu. Apabila kamu bertelagah, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu lebih baik dan itu lebih cantik jalan penyelesaiannya. Ayat dalam surah An-Nisa. Sangat diketahui bahawa ayat ini merupakan ayat yang dipanggil sebagai ayat adillah. Adillatut tasyri', dalil-dalil syarak, yang merupakan perbahasan terpenting dalam ilmu usul fiqh dan sumber perundangan Islam. Dia memberi penjelasan bahawa di sana terdapat 4 sumber syarak yang akhirnya keempat-empat ini disebut sebagai al-adillatul mujma'u alaiha, dalil-dalil yang disepakati oleh sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kepelbagaian mazhab fiqh Islam yang muktabar, bahawa inilah dalil dan sumber hukum Islam. Ada 4. Yang pertamanya Al-Quran, yang disebut dalam ayat ini ati Allah, patuhilah Allah. Yang dimaksudkannya ialah kitab Allah yang ada di tangan kita pada hari ini, iaitulah Al-Quranul Karim. Yang keduanya iaitulah As-Sunnah, yang disebut wa ati'ur Rasul, patuhilah Rasul. Yang dimaksudkan Ar-Rasul di sini ialah hadis-hadisnya dan juga sunnah-sunnahnya yang ditinggalkan kepada kita secara terpelihara dengan pemeliharaan Allah dan pemeliharaan ulama-ulama yang bertugas mewarisi amanah ilmu daripada Nabi SAW, terutama ulama-ulama hadis di kalangan mereka. Dan yang ketiganya yang disebut sebagai ijma', dalam ayat ini disebut wa ulil amri minkum, iaitulah pemegang urusan kamu, yang ditafsirkan oleh ulama tafsir dengan 2 tafsiran. Yang pertamanya ulil amri dengan mana umara, pemerintah yang memegang urusan politik dan kuasa. Dan yang keduanya yang tidak harus dipinggirkan juga, yang mempunyai sultah dan salahiyah, kuasa dan otoriti dalam urusan kehidupan dan agama manusia, iaitulah ulama ahlul ilmi. Apabila mereka bersepakat, maka itu namanya ijma', kesepakatan ulama kaum muslimin yang merupakan hujah dan dalil yang kuat. Yang ketiga yang dipanggil sebagai al-qiyas, yang disebut dalam Quran fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kamu bertelagah dalam satu perkara, maka pulanglah kepada Allah dan Rasul. Iaitulah mengkiaskan masalah baru dengan masalah yang telah tetap ada di dalam kitab Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Maka sunnah mengambil tempat yang kedua selepas Al-Quran. Al-Quran dikurniakan kepada Nabi SAW.
Dalam masa yang sama yang dikurniakan juga kepada Nabi SAW ialah as-sunnah. Dalam hadis disebut, innama utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Sebenarnya aku dikurniakan dengan Al-Quran dan seumpama Al-Quran sepertinya. Jadi apa yang kita fahami daripada pembacaan bahagian pertama daripada keutamaan siaran hadis Nabawi ini, iaitulah betapa kedudukan dan institusi as-sunnah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala secara khususnya, di dalam kehidupan secara umumnya, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan pilihannya untuk menjadi sumber dan rujukan kepada umat Islam di dalam kehidupannya, iaitulah mereka tidak boleh mengabaikan sumber as-sunnah selepas mana mereka diperintahkan untuk memberi perhatian kepada sumber Al-Quranul Karim. Sekadar itu sahaja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.